Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, semua boleh duduk? Okey, jadi hari ni semua sihat? Alhamdulillah. Pada makan? Belum makan lagi, tak apa. Sebab kita ada rehat dan kita makan tadi. Jadi apa yang kamu nampak tadi cikgu bawa? Ada satu sampai nampak cikgu bawa apa tadi? Bawa beg itu. Bawa beg. Dengan merah berwarna biru. Lagi bawa apa lagi? Kotak misteri. Kotak. Lagi? Batu. Kalau kamu tengok dekat atas meja cikgu ni, ada apa? Plastik. Batu. Ada apa? Isu. Oh, kamu semua bijak tak? Ada apa? Patah. Kotak. Plastik. Betul. Plastik. Plastik. Kamu belum tak ajar lagi. Ada? Plastik. Ada apa lagi? Daun. Tahu ni. Jadilah agak-agak kamu lah. Kenapa cikgu perkenalkan bahan-bahan ataupun apa yang cikgu bawa hari ini dekat kamu ni? Apa yang kita akan belajar hari ini? Bersorak bangun, tolong nyatakan agak-agak kamu lah. Bu. Silakan. Apa? Abad. Abad boleh. Ikut. Kalau kita tak ada air. Kalau kita tak ada air, okey? Lagi? Seorang lagi. Cikgu. Sila. Apa? Saya rasa kita nak belajar cara basuh merah je. Cara basuh berak ataupun kita tak ada air. Bagus. Apa yang kamu dah tahu tu sedikit sebanyak membantu cikgu untuk menerangkan kepada kamu apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi, benda yang kita akan belajar pada hari ini adalah tajuknya adalah istinja. Sebut sekali ni. Istinja. Okey, sebelum kita mulakan pengajaran, agak-agak apa yang kamu tahu berkenaan dengan istinja? Badrul, boleh terangkan sikit tak? Mencuci kemaluan. Okey, bagus. Okey, jadi untuk yang seterusnya, cikgu ada sediakan satu video untuk kamu tengok dan kita akan renungkan bersama. Apa ya? Minat kita tak apa-apa okey ya dalam sekolah ni? Fikir ubah tu. Dengar tak? Ya. Ya. Okey. Jadi berdasarkan video yang cikgu tunjukkan kepada kamu tadi, kita akan belajar satu tajuk berkenaan dengan istinja lah. Kalau tadi macam Badrul sebut berkenaan dengan membasuh kemaluan. Jadi istinja tu fokusnya adalah berkenaan dengan mencuci kubul dan juga dubur kita selepas kita membuang hadas kecil. Okey, dapat? Kita kencing dan juga kita berak. Okey, tak apa. Teruskan kepada kita boleh semua boleh tengok slide kita yang bersama. Okey, kita sediakan slide untuk kita pelajaran hari ini. Okey, kita hari ini apa yang kita nak dapatkan sepanjang kelas kita hari ini adalah yang pertama, cikgu nak kamu semua dapat menyatakan apa itu istinja dan apa hukum dia. Pertama, apa itu istinja dan apa hukum dia. Yang kedua, cikgu nak kamu dapat menyebut alat-alat untuk beristinja, dan yang ketiga untuk menjelaskan bagaimana cara untuk kamu beristinja. Jadi ada 3 objektif utama yang cikgu nak kamu dapat dalam kelas ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengertian istinja tadi. Istinja tadi adalah membersihkan kubur dan juga dubur
selepas membuang air kecil atau air besar dengan menggunakan alat-alat tertentu. Itu dia punya pengertiannya. Membersihkan kubur dan juga dubur selepas membuang air kecil atau besar dengan menggunakan alatan yang tertentu. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah hukum istinja. Maka kamu kena ingat, ni apa ni, hukum beristinja adalah wajib. Pegang satu benda tu. Maka ni adalah hadis yang mana Rasulullah menyebutkan kepada kita bahawa azab dalam kubur itu sangat-sangat banyak yang diazab disebabkan tidak menjaga kebersihan selepas membuang air kecil. Tengok di situ. Okey, jadi berdasarkan apa yang kamu sebutkan pada mula kelas tadi, kamu tengok apa yang cikgu bawa dalam kelas tadi, itu adalah dinamakan alat-alat untuk beristinja. Alat-alat istinja kita ada dua. Yang pertama air mutlak dan yang kedua benda kesan. Andai kata hari ini kita dah tak ada air mutlak, pergi dalam hutan macam kes video tadi, pergi dalam hutan tak ada air. Jadi sedangkan dia boleh beristinja mencuci najis tadi dengan benda-benda kesan. Cumanya waktu tu dia belum tahu, dia belum belajar, maka dia tak amalkan benda tu. Jadi hari ini cikgu perkenalkan kepada kamu beberapa alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Yang pertama adalah batu. Yang kedua adalah tisu, benda kesan. Yang ketiga adalah daun kering. Semua boleh pegang, boleh rasa macam mana nak disebutkan benda itu adalah benda kesan. Okey, untuk yang seterusnya, kalau kata kita ada benda yang boleh digunakan untuk beristinja, maka kita juga ada benda yang tak boleh digunakan untuk beristinja. Antara benda yang tak boleh digunakan untuk beristinja adalah plastik. Sebab apa? Sebab dia adalah satu benda yang licin, tak kesat seperti batu dan juga daun kering tadi. Kalau kamu tengok, ada dua perbezaan dekat sini, batu dan juga plastik. Plastik betul. Okey. Jadi kita pergi kepada cara untuk istinja. Yang pertama, kalau kata kamu ada batu, fokus kat sini menggunakan benda kesan. Apa cara yang kamu kena buat adalah, okey, kita tengok kat sini. Ini ada batu. Sama ada kamu ambil 3 biji batu ataupun 3 jenis daun, 3 helai daun, maka kamu pun bersihkan tempat keluar najis kamu. Hadis dan cikgu tak bawa patung itu. Patutnya ada, tapi tertinggal tadi. Jadi, macam mana cikgu nak tunjuk contoh? Okey, cikgu tunjukkan contoh kat sini. Okey. Ni botol air. Okey, ni botol air. Kamu tengok okey. Ini depan dan ini belakang. Ini depan kemaluan dan ini belakang kemaluan di belakang. Jadi bagaimana kamu nak cuci bahagian kemaluan kamu selepas membuang najis? Adalah yang pertama, ambil satu batu, sapu, buang batu yang pertama. Ambil, pastikan bukan batu yang tajam, sapu kali yang kedua. Saya lihat lebihan. Sapu kali yang ketiga. Akhir sekali, maka setelah kamu merasakan najis tu dah tak ada warna, dah tak ada bau dan juga tak ada rasa, maka selesailah kamu punya bersuci. Maka kamu boleh terus untuk menggunakan solat, ambil wuduk macam biasa dan solat. Okey, itu adalah cara untuk menggunakan benda kesan tadi. Cuba ustaz nak panggil seorang murid, cuba test macam mana ustaz tunjukkan demonstrasi tadi, kamu pula ustaz nak kamu buat. Ya Safwan, ambil tisu yang tu. Kita cuba pakai tisu pula. Walaupun hanya ada satu helai tisu, tapi kita boleh guna untuk 3 bahagian. Cuba lagi. Ini anggap dia ini adalah keluar najis di belakang. 1. Okay, lipat. Lipat yang pertama dah guna tadi, lipat. Guna yang lain pula. 2. 3. Ya, boleh? Ini untuk diri sendiri ya, bukan untuk kawan-kawan kamu. Jangan sampai nanti ambil yang untuk kawan lain punya pula. Okey. Ya, seterusnya. Okey, ini adalah hikmah kenapa kita perlu istinja. Ustaz nak Badrul tolong baca yang pertama. Sentiasa menjaga kebersihan dan kesihatan diri. Okey, Safwan. Okey, yang kedua. Ibadat kita diterima Allah. Ahmad, yang ketiga. Disayangi oleh rakan dan masyarakat. Jadi semua perkara yang positif adalah hikmah kepada istinja yang kita lakukan. Yang pertama, kesihatan diri kita terjaga sebab kita membuang benda-benda kotor daripada diri kita.
ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan juga kita pun orang seronok untuk berkawan dengan kita. Okey, sebelum kita pergi kepada aktiviti yang seterusnya, cikgu ada bawa satu aktiviti lain. Kita tengok dulu macam mana Ustaz. Cikgu nak tengok kamu punya tahap pemahaman berdasarkan penilaian yang cikgu dah buat dekat depan ni. Siapa yang nak jawab, bulankan tangan. Ustaz baca, cikgu bacakan dulu soalan. Apakah pengertian istinja? Siapa nak jawab? Ya, silakan. A. Mensucikan kubur dan kubur dari najis. Bagus, tanya. Terbaik. Beri bukan dulu. Kita tengok soalan yang kedua. Apakah hukum istinja? Saya Ya, bagus. Silakan. C wajib. C, wajib. Anda pasti? Ya. Bagus. Yang mana betul? C. Bagus. Bagi tepukan untuk bagus. Tengok soalan yang ketiga. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk beristinja kecuali apa yang tak boleh digunakan untuk beristinja. Ya, Abang. Saya rasa cikgu A. Plastik. Rasa kamu betul. Bagi tepukan untuk Abang. Okey, walaupun hanya cikgu tak bawa hadiah, tapi motivasi kita bagi sokongan daripada kawan-kawan tu membantu untuk dia terus menjawab soalan akan datang. Ya. Okey, jadi ini adalah bahagian yang terakhir daripada pengajaran cikgu hari ini. Daripada awal cikgu masuk tadi, kita akan pergi kepada satu aktiviti yang disebut sebagai pin and plug. Pin and plug. Okey, cikgu ada sediakan. Pin and plug. Cikgu ada sediakan satu payung. Hujan itu. Ini nama dia sediakan payung istinja sebelum membuang. Sediakan payung istinja sebelum membuang. Jadi aktiviti dia lebih kepada penilaian untuk cikgu tengok kamu punya tahap pemahaman sama ada kamu punya tahap pemahaman okey ke tak okey apa yang cikgu ajar. Boleh? Boleh. Nanti kita akan tengok. Jadi permainan dia adalah setiap daripada kamu dekat depan ni ada beberapa item lah dekat awal ni. Ada hukum istinja, ada air mutlak, ada apa lagi? Benda kesat, bukan alat istinja, syarat-syarat istinja, cara basuhan istinja, hikmah beristinja, pengertian istinja. Apa yang kita dah belajar hari ni. Jadi tugasan kamu adalah cikgu akan pegang payung ni dekat depan ni, dan cikgu nak kamu gerakkan kotak yang ada cikgu bawa ni berisi kad-kad yang perlu untuk kamu pilih, dan kamu perlu lekatkan dekat bahagian yang sepatutnya tajuk besar dia. Cikgu nak tengok pemahaman kamu memahami ataupun tidak memahami apa yang cikgu ajar tadi. Jadi boleh gerakkan kotak tersebut dan kamu boleh pilih mana untuk kamu lekatkan. Boleh Boleh ambil berapa je? Boleh ambil berapa saja. Yang penting jangan lama-lama. Nanti langgar masa cikgu lain nanti. Boleh pilih. Okey, semua yang dah ambil kad boleh bangun dan pinkan dekat mana bahagian yang sepatutnya. Boleh keliling cikgu, cari. Cari. Cikgu, kalau salah ni cikgu. Salah nanti kita bincang. Benda boleh bincang. Boleh pergi semua. Boleh. Sebabkan hari ni yang datang 4 orang je, kita menguasai kelas. Cari. Tengok. Dah jumpa cikgu. Hari ni cikgu buat aktiviti. Kamu kena analisis setiap daripada gambar ataupun apa yang kamu ambil tu. Dan untuk tak bagi kamu ngantuk sebelum kamu sebab makan tak lagi, kamu perlukan pergerakan. Nanti kita akan semak sama-sama apa yang kamu dah buat. Okey, kita tengok yang ni. Ini nampak macam penuh. Okey, sikit. Okey, ini adalah tajuk air mutlak. Betul ataupun tak apa yang kamu buat? Yang pertama, air mata air. Betul ke? Betul. Air hujan, air mutlak. Betul? Betul. Air embun. Betul. Air salji. Betul. Tengok sebelah ada apa dia? Benda kesat. Batu sebagai benda kesat.
Betul atau salah? Betul. Betul. Macam mana cikgu tunjukkan kepada kamu tadi, batu adalah benda ke? Sat. Boleh tak kalau kita guna satu batu sahaja? Tak boleh. Wah, boleh kalau kata dia ada batu 3 ujung. Kalau dia ada satu ujung je, sebaiknya kita cari batu yang Baik. bagus. Jadi untuk penilaian hari ini, cikgu beranggapan semua memahami tajuk yang cikgu nak sampaikan pada hari ini. Bagus, cikgu bagi syaraf dan tanya untuk kamu semua di atas keterlibatan kamu dalam kelas hari ini. Cikgu harap untuk urusan hari ini, cikgu harap kamu mampu untuk menjaga kebersihan diri kamu, menjaga kebersihan keluarga kamu, untuk menasihati apa yang kamu dapat hari ini dan kamu amalkan sepanjang hidup kamu. Jadi setiap situasi yang berlaku pada akan datang, sama ada air ataupun tak ada air, kedua perkara tersebut wajib untuk kamu mensucikan diri kamu daripada kekotoran. Okey, itu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu? Tak ada? Okey, kalau tak ada, nanti tolong siapkan tugasan layan lembaran yang cikgu bagi dekat kamu. Nanti ketua kelas boleh ambil dekat tangan cikgu kan? Nanti untuk cikgu buat refleksi sikit untuk kelas kamu daripada penilaian yang cikgu buat tadi. Okey, itu saja kelas. Bangun kita kelas. Good. Syukran jazilan ya Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz. Okey, baik. Terima kasih. Semua dia duduk.